Gombak. Saya juga membantu untuk kempen calon Parlimen Gombak B098 di mana Datuk Menteri Besar Amiruddin Syari yang menjadi calon untuk di Parlimen Gombak lah. Okay, jadi apa yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan kalau ada dekat sini adalah kita sebenarnya Kerajaan Harapan yang 22 bulan tersebut telah dihukum. Kenapa saya kata dihukum? Kerana kita belum berpeluang untuk menunjukkan prestasi kita satu penggal penuh. Tak pernah ada dalam sejarah demokrasi Malaysia satu kerajaan yang tak cukup penggal digugurkan disebabkan dikhianati oleh rakannya sendiri. Jadi pada saya, di Ampang, di Gombak, dua tempat ini yang digerakkan oleh ahli parlimennya yang dikhianati, yang akhirnya menyebabkan jatuh dan tumbang Kerajaan Harapan. Jadi sebab itu saya kata Kerajaan Harapan 22 bulan tersebut menjadi mangsa kerana tidak dapat peluang untuk membuktikan dia boleh berprestasi. Namun dalam tempoh 22 bulan tersebut ada 50 lebih kurang saya dapat ada yang kongsi tadi, banyak pencapaian-pencapaian yang mana tak disebut-sebut, tak diwar-warkan. Yang disebut apa? Kerajaan RM30. Tapi kita kan cakap dengan rakyat kat luar sana yang termakan dengan momokkan bahawa kerajaan yang dikuasai kononnya Lim Kuan Eng tu seorang bangsa Cina, DAP, sebenarnya bagi RM30 itu bukan tentang nilai RM30. Tapi tuan-tuan bayangkan ketika kita dilanda PKP bermula daripada Februari Mac 2020, ketika itu dengan ada insentif RM30 e-wallet, bermulalah masyarakat kita yang tak boleh pergi secara fizikal membeli barang ada kemudahan tersebut. Dia bukan tentang nilai RM30, tapi dengan memulakan insentif tersebut, akhirnya rakyat boleh top up sendiri. Jadi kelebihan itu yang kita perlu beritahu kepada rakyat, bukan tentang RM30. 22 bulan dapat apa? Dapat RM30. Tapi sebenarnya ada banyak lagi yang ditawarkan dan diberikan oleh Kerajaan Harapan. Itu yang pertama. Bila saya sebut tuan-tuan bahawa Kerajaan Harapan ini adalah mangsa kerana kita telah dihukum sebelum sampai masanya. Yang kedua, rakan kita di Ampang, di Gombak yang saya kata sekarang menjadi seteru kerana mereka telah mengkhianati mandat yang rakyat berikan pada tahun 2018 ini, harus kita ajar cukup-cukup. Saya ingin sampaikan mesej ini sejelas-jelasnya sebab saya lalu di kawasan UK Perdana, saya terpaksa tatap wajah makcik yang pada poster dan billboard warna purple itu, bahawa disebabkan dialah kita Kerajaan Harapan ini ditumbang, dan mereka ini harus kita ajar bahawa sekali mengkhianat, selama-lamanya kita tidak boleh memberi kepercayaan kepada mereka. Okay? Bila kita kata khianat, yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional itu ada apa? Ada Bersatu, ada PAS. Ini mesej yang kita kena sampaikan kepada rakyat di luar sana. Kalau dia gerun dengan PH, kerana kononnya PH itu ada Cina, ada DAP Cina. Tapi kesalahan ataupun kesalahan besar pada Perikatan Nasional adalah Bersatu yang telah lompat daripada Pakatan Harapan dan juga PAS yang flip-flop. Kita lihat saja apa yang berlaku di Arau. Syahidan Kasim namanya digugurkan daripada menjadi calon Barisan Nasional. Dengan mudah-mudah Haji Hadi membuka tangan terbuka untuk menerima, sepatutnya menjadi musuh, tapi dia terima hanya kerana nak peluang Syahidan Kasim lawan pula dengan Barisan Nasional. Jadi kita ingin berikan mesej yang jelas bahawa dalam Perikatan Nasional itu ada dua pihak yang dari segi integritinya dalam demokrasi adalah sesuatu yang sangat-sangat menyeleweng. Pertama, khianat. Yang kedua, tidak tetap. Dan itu yang mereka jaja sekarang ni dengan perkataan bersih dan beli. Di mana bersihnya? Bersih dan stabil. Di mana bersihnya? Kalau boleh jual beli, walaupun sebelum itu musuh, sekarang boleh terima. Jadi
saya ingin tuan-tuan sampaikan mesej ini dengan jelas ya, pada rakan-rakan bangsa India, bangsa Cina yang ada di sini, bahawa Kerajaan Harapan berusaha untuk menjadikan Malaysia ini lebih baik. Untuk apa? Supaya kita boleh menyediakan satu ekosistem yang sejahtera untuk semua bangsa. Kita bukan bicara tahun 2022 ini tentang kaum. Kita sebut tentang keadilan sosial. Bagaimana ketika PKP yang rakyat yang ramainya di B40, yang M40 pun makin besar menjadi golongan B40. Kita bincangkan tentang soal kelas. Soal kelas ini bukan nak membezakan darjat. Dan kita kena ingat, rakyat masih ingat, rakyat tidak lupa ketika tempoh PKP ada 2 darjat. Polisi ada anak Datuk Zahid Haridi boleh keluar pergi membeli belah di shopping mall, ya, membeli barang keperluan harian, tapi tidak didenda sebagaimana rakyat biasa. Berapa kompon masa tu? 1,000, 2,000, kan? Dan kita lihat bagaimana ada menteri yang balik tak perlu pakai gelang pink. Rakyat tak boleh lupa itu. Mereka itulah yang berada dalam Perikatan Nasional. Dan disebabkan kita menolak mereka ini yang mengkhianat, yang tidak bersih dan sebagainya, saya yakin harapan boleh jauh lebih baik daripada itu, kerana kita memberikan keadilan sosial kepada semua. Dan disebabkan itu, untuk di Ampang ini, Roziah Ismail adalah orang yang layak dan terbaik apabila beliau juga telah membuktikan menjadi exco di Kerajaan Negeri Selangor. Masih lagi berkhidmat, ya. Dan satu perkara yang saya ingin puji adalah ada 3 exco termasuk Menteri Besar yang mengumumkan dalam kenyataan akhbar pada hari Jumaat bahawa mereka berkecuali dan mengambil cuti daripada eksekutif, supaya tak nak nanti macam seolah menyalahgunakan kuasa disebabkan masih lagi seorang adun, seorang exco, orang nombor 1 Kerajaan Negeri Selangor ambil kesempatan untuk berkempen. Jadi mereka ambil cuti selama 2 minggu supaya memberi laluan fokus kepada kempen pilihan raya di tempat parlimen masing-masing. Jadi dengan itu saya sangat berharap tuan-tuan sampaikan. Saya yakin yang ada di sini juga adalah jentera yang boleh menjadi mata dan telinga dan juga menjadi penyampai kepada rakyat di bawah, pengundi di Ampang ini, supaya undilah harapan calon nombor 1 Wabi Roziah Ismail. Dengan itu, bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.